Selamat kembali ke Nadia Arena. Saya Irfan Ali dan sekarang ni kita akan bersama individu yang penting dalam pembangunan bola sepak Malaysia. Kita bersama dengan Datuk Ong Kim Swee. Datuk, selamat datang. Terima kasih. Okay, sebelum saya nak mulakan soalan-soalan tentang perkembangan pemain-pemain muda, Datuk apa khabar? Sihat? Cukup sihat selepas terkeluar daripada PKP ni kan, di mana banyak yang perlu kita uruskan. Dan bercakap tentang PKP, Datuk, kita banyak mengisi masa dengan keluarga. So bagi Datuk sendiri macam Datuk gunakan masa tu? Ya, secara tak langsung kalau hari kebiasaan kita hanya berjumpa walaupun di rumah, tetapi anak ke sekolah, saya ke tempat pekerjaan. Jadi bila masa PKP ini masa yang paling sesuai di mana bersama keluarga, dan pada masa yang sama kita boleh lakukan banyak perkara-perkara lain seperti membaca dan melakukan research apa yang telah kita lalui daripada skop pekerjaan kita. Dan dari segi bola sepak, of course tak ada pemain bola sepak, tak ada latihan, tidak boleh bermain bola sepak. Datuk rindu dengan bola sepak? Ya, dah tentu bukan saya saja, saya rasa semua peminat, pemain, jurulatih dah tentu amat rindu dengan apa yang kita lalui setiap hari. Tetapi apabila PKP langsung tidak dibenarkan sebarang aktiviti. Jadi kita perlu terima dan pada masa yang sama kita boleh lakukan perkara-perkara lain. Baik, Datuk. PKP lebih 3 bulan lama untuk tidak main bola, tidak melakukan apa-apa sebab jenis sukan. Jadi sekarang dah dibenarkan dan bagi klub dan pasukan yang dah memulakan latihan, sudah tentu pemain mungkin kehilangan fitness, kehilangan touch dari segi permainan. Jadi bagi Datuk, apa yang perlu dilakukan oleh coaches dalam mengembalikan prestasi mereka? Ya, pertama kita tahu walaupun selepas PKP B selang 2 bulan dibenarkan, tetapi kita harus tahu pemain masih lagi tak dibenarkan turun ke padang. Walaupun melakukan aktiviti bersenam, saya percaya itu tidak mencukupi. Namun selepas PKP dilonggarkan, di mana dibenarkan berlatih, saya percaya para pemain dan jurulatih tahu yang mereka harus memulakan balik boleh dikatakan sesi pre-season, dan mereka mempunyai waktu yang panjang dan daripada situ mereka, saya percaya mereka mampu mendapatkan fitness sebelum mereka bermula bermain pada perlawanan pertama nanti. Okey, Datuk. Fitness tu ambil masa untuk kembali kepada prestasi yang sebelum ni, dan bagi pemain pula, Datuk, macam Datuk sendiri pernah tak lalui fasa yang lama tidak main bola and then kembali main, mungkin dari segi injury ke? Yang boleh saya katakan, jika 3 bulan ini tidak begitu lama kalau dibandingkan dengan kecederaan. Jika kita mempunyai kecederaan lutut dan melakukan pembedahan, mungkin kita perlukan 6 hingga 9 bulan. Dan daripada situ kita harus melakukan aktiviti yang betul daripada mula dan sebelum kita turun ke padang semula. Jadi walaupun 3 bulan, saya tak nampak banyak masalah ataupun isu untuk para pemain mengembalikan kecergasan mereka. Di mana dengan corak latihan yang teratur, saya percaya mereka mampu beraksi seperti sedia kala. Macam Datuk paling lama tak main bola berapa lama? Seperti saya katakan tadi, bila kecederaan lutut melalui proses pembedahan memerlukan lebih kurang 6 hingga 9 bulan. Ya. Dalam 6-9 bulan tu, bila Datuk kembali bermain, apa mindset Datuk? Kalau kita compare kecederaan, dah tentu kita risau tentang akan adanya kecederaan yang sama. Itu merupakan daripada segi mental, di mana kita harus memperkuatkan segala anggota badan yang perlu kita lakukan sebelum kita kembali ke atas padang. Terutamanya dalam bola sepak, kita perlu ada contact training dan ini memerlukan fizikal yang cukup baik. Jadi kita harus mempersediakan diri kita dengan lebih teratur sebelum kita pasti turun semula 120% ketika berlatih maupun ketika perlawanan.
Baik, Datuk. Itu dari segi kecergasan dan kembali berlatih selepas PKP, PKPB, even PKPP sekalipun. Tapi sekarang ni kita nak sentuh tentang naturalisasi. Okey. Terma yang hangat diperkatakan sekarang ni, dan pemain antara pemain yang selalu disebut Samuel Bone, Dion Kus, Kobe Chong, terutama di media sosial. Jadi bagi Datuk, apa istimewanya pemain-pemain seperti ini sehingga dikaitkan bakal menyarung jersey Harimau Malaya? Kita harus faham di sini ada dua, satu naturalisasi, satu warisan ataupun heritage. Yang heritage ni mempunyai pertalian persaudaraan, sama ada ayah, mak ataupun sesiapa di Malaysia. Kalau naturalisasi ni memerlukan waktu yang lama untuk mereka dibenarkan mewakili antara negara mana yang mereka pilih. Yang penting di sini kita dapat lihat ramai yang tahu sekarang kita mempunyai pemain-pemain yang baik, di mana setiap pemain yang berada di luar negara ingin mewakili kita. Jadi itu bagi saya satu kejayaan di mana kita membuktikan walaupun selama ini kita tidak begitu baik dalam ranking bola sepak negara antara FIFA, tetapi kini kita nampak ramai yang ingin mewakili Malaysia. Namun kita tak boleh memilih secara rambang di mana sesiapa saja yang mempunyai talian persaudaraan dipilih. Kita harus menghalusi setiap pemain, terutamanya pemain-pemain muda, di mana mereka ni dibesarkan di negara lain dan apabila tiba di sini mungkin ada banyak kelainan, dan itu yang perlu kita halusi. Kedua, dah tentu dengan pencampuran antara pemain dan juga keluarga mereka, itu pun perlu kita fikirkan, di mana bukan mudah untuk mengawal pemain-pemain yang berada dari luar negara, terutama pemain-pemain muda, di mana mereka mungkin menginginkan sesuatu yang lebih. So there's a lot, banyak perkara, banyak aspek sebelum kita memilih pemain-pemain muda, terutamanya untuk mewakili negara dalam peringkat remaja. Okey, baik. Cerita pasal pemilihan ataupun pengambilan pemain-pemain berdarah campuran ataupun isu yang kita dapat tahu sekarang ni, dokumen Marcel Kalonda tidak sah. Jadi boleh tak Datuk terangkan proses yang FAM sendiri ambil untuk memastikan klaim-klaim di luar sana tu tepat dan mengikut syarat supaya mereka boleh bermain untuk Malaysia? Ya, itu yang saya katakan tadi. Apabila kita mempunyai pemain heritage ataupun warisan, mereka harus mempunyai talian. Okey. Talian di mana kemungkinan ayah, mak atau nenek sekalipun mempunyai talian bersama pemain tersebut. Dan daripada situ kita boleh melakukan proses. Jika mereka tidak mempunyai pertalian, bermakna mereka tak dibenarkan langsung. Itu untuk pemain-pemain seperti mana kita katakan naturalisasi. Di mana mereka harus berada di negara kita selama beberapa tahun, seperti di Ridon, Sumari. Dan itu kita boleh lakukan. Tentang pemain remaja, negara kita membenarkan para tak kira pemain, tetapi sesiapa sekalipun boleh mempunyai 2 pasport sehingga berusia 21 tahun. So selepas berusia 21 tahun, mereka harus memilih sama ada ingin bersama Malaysia ataupun negara yang asal beliau. So bukan mudah. Dan di sini kita harus faham juga apabila kita sebut tentang Wan Kuzain, Wan Kuzri, Qureshi, mereka ni boleh mempunyai 2 pasport dan boleh mewakili kita. Dan pada masa yang sama kita harus tahu apabila mereka berusia 21 tahun, sama ada mereka akan memilih kita ataupun memilih negara yang lain. Jadi kita tak harus memikirkan dia mewakili kita sekarang, so kita expect dia akan mewakili negara kita dalam peringkat senior. So there's a lot of aspect we have to talk about. Kita perlu berbincang dengan pihak pemain dan juga keluarga. Okey, dari segi mewakili negara, bila banyak pemain yang dikaitkan dan katalah mereka sah
menyertai Malaysia, jurulatih akan punya banyak pilihan dari pemain tempatan, pemain warisan. Jadi bagi saya lah sebagai seorang peminat ini dilihat sebagai a good headache lah for coach, sebab ada pemain yang mungkin sesuai dengan taktikal yang sebegini, dan untuk menghadapi lawan yang mungkin kita kena mengubah dari segi sistem. Jadi untuk jurulatih sendiri, apakah yang perlu diambil kira jika mempunyai banyak pilihan untuk membuat keputusan? Bagi jurulatih, dah tentu kita inginkan pemain yang terbaik. Kita tahu yang pemain-pemain tempatan kita pun bukan kurang hebat. Mereka mempunyai pendedahan yang cukup baik. Tetapi kita harus tahu, apabila dalam peringkat remaja, kemungkinan pemain, contoh seorang pemain ini tidak menunjukkan prestasi yang baik ketika berusia 14-15 tahun. Tetapi selang 2-3 tahun, mereka akan bersinar. Jadi kita harus memberi masa pada setiap pemain, tetapi apabila kita menyertai kejohanan-kejohanan yang besar, contohnya pasukan bawah 19 tahun kita yang akan ke Uzbekistan untuk AFC bawah 19, dah tentu kita inginkan keputusan. Dan dengan adanya pemain heritage ini ataupun warisan ini bersama dengan pemain-pemain lokal, pemain-pemain tempatan kita, mereka akan mendapat satu pengalaman yang berbeza. Kita harus tahu yang mentaliti ataupun culture di negara mereka yang mereka menginap dengan culture di negara kita berbeza. Dan mungkin daripada situ para pemain tempatan kita boleh mempelajari apa yang kebaikan yang mereka lakukan, dan daripada situ mereka akan belajar. Dan yang penting mereka harus berinteraksi antara satu sama lain dan mempunyai satu semangat yang cukup jati. Bukan saja untuk mewakili diri sendiri, tetapi untuk mewakili negara kita. Baik, bercerita tentang semangat patriotisme lah, kita boleh katakan. Datuk rasa ada tak beza antara mereka yang baru menyertai skuad negara dan pemain-pemain tempatan yang sudah lama berkobar-kobar untuk menyarung jersey keramat itu, akan menjadi bukan masalah tapi menjadi satu isu yang mana mereka hanya bermain untuk mungkin kepentingan sendiri. Itu yang perlu kita awasi, terutama apabila mereka hadir dengan pemain-pemain tempatan, mereka harus bergaul di situ, di mana saya percaya bola sepak ini merupakan permainan yang bukan individu, di mana memerlukan semua pemain termasuk barisan pegawai, di mana mereka harus bekerjasama, mempunyai satu mentaliti yang cukup kuat antara sesama sendiri, di mana di situ mereka akan memupuk lagi semangat juang yang cukup tinggi. Di mana kita tahu kita boleh melakukan dengan lebih baik jika kita membantu antara satu sama lain. Dan kalau kita mampu melakukan suasana tersebut, saya percaya kita mampu melangkah jauh, terutamanya dalam peringkat remaja, di mana pemain-pemain ini seperti katakan tadi, mereka amat berkobar-kobar, and they are genuine players that wants to represent our country. Okey, pemain sudah tentu akan bersinar di atas padang, dari skillnya, daripada gol-golnya, tapi yang mencorakkan sebenarnya adalah jurulatih. So tekanan kepada pemain, kita selalu dengar atas padang pemain desakan penonton, tapi bagi jurulatih ni Datuk, apa tekanan yang ramai orang tak tahu bagi seorang jurulatih, dan macam mana Datuk sendiri sebagai bekas jurulatih kebangsaan bawah 23 menghadapi cabaran, tekanan, komen-komen dari pelbagai pihak tu Datuk? Tak boleh dinafikan media sosial memainkan peranan yang cukup penting dalam sukan ataupun bola sepak moden sekarang. Dan penting di sini kita harus kawal tekanan tersebut dengan memastikan kita tak boleh membuka ruang diri kita untuk sesiapa sekalipun memberi unsur-unsur negatif. Dan para pemain harus tahu apa yang mereka boleh lakukan dan tak boleh lakukan. Dan pada jurulatih dah tentu kita harus
menerima kegagalan dan kritikan. Tetapi pada masa yang sama, kritikan harus bermotif yang positif. Ya, di mana kita tak boleh, seperti saya katakan, walaupun saya kalah dan contoh pada sukan C di mana kita tak layak dan banyak kritikan di mana saya terima, ya, dan itu akan memberi saya lebih banyak pengajaran dan saya tak perlu di mana kita tahu bola sepak ni milik semua dan mereka boleh komen apa sekalipun, tetapi saya harus tahu yang mereka inginkan kejayaan untuk negara kita. Pada masa yang sama kita gagal, tetapi kita harus memperbaiki daripada situ dan segala tekanan harus diletakkan, bagi saya diletakkan pada jurulatih, bukan para pemain. Para pemain harus melakukan tugas-tugas mereka. Jadi jika mereka gagal, para jurulatih harus menerima kegagalan tersebut dan harus bersedia menghadapi kritikan. Okey, baik Datuk. Tadi saya tertarik dengan Datuk menyebut kritikan dari pihak media ataupun daripada mana-mana saja perlulah kritikan yang membina. Yes. Jadi mungkin sebagai pengamal media ataupun sebagai peminat, mereka tidak tahu dari segi teknikal yang hanya jurulatih yang bertauliah tahu, dan mereka selalu assume yang mereka tahu pasal bola sepak dengan hanya bermain game contohnya. Mereka manager, so mereka dari segi teknikal mereka tahu. So bagi soalan-soalan yang bagi Datuk sendirilah yang pernah diterima, yang Datuk rasa ini rasa awak tak tahu pasal ni, tapi awak cuba nak membangkitkan satu isu. Ada tak Datuk pernah dapat soalan-soalan macam tu? Ya, kita tahu. Contoh apabila saya mengendali pasukan dan saya ingin bermain dengan pasukan tertentu, dan tentu saya menganalisa pasukan lawan tentang apa kekuatan mereka, apa kelemahan mereka. Tapi jangan lupa, pasukan lawan dah tentu juga akan menganalisa kita. Dan apabila dalam situasi game, ketika percaturan taktik antara dua jurulatih mungkin tak berlaku, dan daripada situlah kita harus menukar strategi ataupun apa jua corak permainan yang kita inginkan. Dan kalau kita lihat sekarang banyak approach daripada segi saintifik, bagaimana pasukan ini bermain di sebelah kiri, kanan contohnya. Tetapi kita lakukan semua analisa, tetapi apabila bermain perkara lain berlaku. Jadi itu bukan mudah. Kita harus cepat mengubah suai taktik, dan pada masa yang sama kita harus lihat daripada segi prestasi pemain. Dan contoh mungkin pemain ini sesuai untuk taktik ini. Dan kita perlukan ramai pemain yang mempunyai banyak variasi. Okey, baik. Itulah antara bagi saya input daripada soalan jurulatih tu, membuat keputusan in game dari segi menyesuaikan dengan mungkin tekanan yang diberikan oleh pihak lawan. Saya nak tahu juga Datuk, sebagai seorang peminat kan, masa Datuk tukar taktikal ataupun dari segi tukar main, macam saya tahu Datuk cakap mungkin ada keistimewaan masing-masing, tapi macam mana Datuk decide dan okey, inilah jalan yang saya nak pakai, dan bukan mungkin ada jalan lain. So macam mana Datuk buat keputusan time tu juga? Okey, kita harus realistik sekarang. Pertama, saya beri contoh ketika Sukan Asia di Indonesia yang lepas, apabila kita menewaskan pasukan favourite Korea Selatan. Ya, contoh sebelum bermain, jika sesiapa sekalipun, kita harus ingat yang Korea ni mempunyai pemain yang bermain dalam Piala Dunia. Betul. Pemain daripada Spurs. Ya. Dan apabila kita bermain dengan mereka, kita harus ada perancangan. Ya, dan apabila perancangan untuk mendapatkan kelebihan bagi kita, kita harus lakukan. Tetapi apabila kita mendahului 2-0, dan di situlah kita nampak Song dimasukkan. Jadi kita harus tukar strategi. Bagaimana kita harus mengawal pemain ini? Macam strategi Datuk dah memikirkan lebih awal ataupun time tu baru Datuk terfikirkan? Sebagai jurulatih, you harus ada plan A ketika permainan. Plan A, jika ini berlaku, apa you harus lakukan? Okay. Plan B dan kemungkinan plan C. So apabila berlaku dalam perancangan kita dah bersiap sedia. Okay, this is what we have to do. So kita harus ada perancangan. Kita tak boleh
hanya ada satu perancangan di mana okay, you do this, definitely you going to get result. Tak, you ada perancangan. If this doesn't happen, what I'm going to do? So we cannot be overconfident. Dan planning itu sendiri disampaikan kepada pemain secara keseluruhannya ataupun mungkin A, B dan tiba-tiba katanya berlaku C, Datuk tukar dengan itu tanpa pengetahuan mereka. Kebiasaan apabila plan A itu lebih merumuskan pada semua pemain. Plan B kemungkinan individu. Plan C mungkin kemungkinan pada hanya segelintir pemain. So ini harus kita tahu, kalau saya mempunyai plan A, B, C dengan keseluruhan pemain, mungkin mereka akan confused. Betul. Dalam masa yang sama, kita tak boleh meletakkan pemain dalam suasana yang tak tentu arah, di mana dalam perlawanan in a split second you will decide. Betul. Okey, dan bercakap tentang kejurulatihan, Datuk memang nampak semangat bila cerita, penuh dengan passion. Datuk ada rindu untuk kembali menjadi jurulatih? Ya, tentu apabila saya dah menjadi jurulatih lebih kurang 20 tahun, 20 lebih tahun, dan tentu saya akan rindu dengan untuk turun ke padang. Tetapi buat masa ini saya harus membantu terutamanya daripada program-program development kita, di mana saya harap dengan apa input sekalipun yang saya ada, pengalaman yang saya ada, dapat membantu pemain-pemain muda kita ataupun program-program kita bertambah baik pada masa akan datang. Okey, baik. Dan sekarang ni Datuk penolong pengarah ketua unit Belia FM. Yep. Jadi ini macam Datuk cakap, terarah kepada pemain-pemain muda, dan sekarang ni kita nampak bakat-bakat yang mereka ada ni sangat luar biasa. Jadi pandangan Datuk pula macam mana dari segi bakat pemain kita dan mungkin daripada akar umbi juga, Datuk? Ya, kalau kita lihat sekarang, kita mempunyai program NFTP yang kita mempunyai lebih kurang ramai pemain-pemain yang berkualiti. Namun yang paling penting di sini apabila mereka berada dalam komplok elit, para pemain elit ini, mereka harus di-educate ataupun diajar tentang bukan saja di dalam padang, tetapi cara di luar padang, di mana banyak yang kita lihat sekarang pemain-pemain muda yang berbakat apabila mereka keluar daripada peringkat remaja ataupun daripada sekolah, daripada AMD, mungkin ada influence yang mereka harus kawal. Dan penting di sini kita harus memberikan mereka pendedahan. Dalam bola sepak ini, untuk kita bertambah baik sebagai pemain ataupun pasukan, kita harus memberikan pendedahan yang berkualiti. Bukan saja di dalam negara tetapi juga di luar negara, dan tentu barisan kejurulatihan juga penting, di mana mereka harus mempunyai pengalaman di mana untuk beraksi di peringkat antarabangsa dalam peringkat remaja bukan satu pertandingan yang mudah ataupun yang kita lalui di peringkat tempatan. Dan pendedahan, Datuk, of course bukan dari segi atas padang sahaja, kemahiran taktikal, sebab evolusi bola sepak yang macam Datuk cakap tadi sangat lajulah sekarang ni kan. So dari segi pemahaman taktikal bagi pemain, pada umur berapakah sewajarnya didedahkan dengan kefahaman-kefahaman taktikal itu? Ya, kita harus tahu yang pemain perlukan masa, tetapi untuk tactical knowledge yang kita panggil, harus bermula, bagi saya harus bermula lebih awal. It's not about pertama, selalu yang mereka katakan winning is not bukan sesuatu kejayaan, bukan penting dalam peringkat remaja. Tetapi kita harus tahu, kita harus meletakkan winning mentality yang mereka harus ada apabila mereka beraksi, di mana they have to compete. Pada masa yang sama, apabila you ingin berjaya, you must understand the tacticals. So tactical knowledge ni saya percaya daripada peringkat umur 13, 14, 15 mereka harus faham. Dan untuk mereka faham, dah tentu para jurulatih memainkan peranan penting, di mana bukan saja dalam padang
Dan di dalam bola sepak sekarang, seperti saya katakan tadi, banyak approach daripada segi saintifik. So mereka harus adakan seperti classroom atau menghantar video-video pada pemain, dan teknologi we know now, so that contoh you pemain, contoh saya berikan, kalau katakan you bermain sebagai back kanan dan pasukan lawan mempunyai flanker di sebelah kiri yang begitu laju. So what I can do is I get my sports code to edit and give it to, and just post it to you. Okay, this is what you have to do. Okay. So apabila habis selesai, then we come to the classroom di mana kita melakukan video session and tell them, okay, this is your part. So apabila kita berjaya melakukan block of analysis, dan kita cantumkan semula. So that is where the players learn. Okay. Bukan saja dalam padang, but video session is very important, and encouraging the players, bukan menyalahkan pemain. Pemain-pemain muda kita tak boleh terlampau marah, di mana mereka kemungkinan akan rasa kecewa and they can't play. So we have to guide them in a proper way. Okey, baik. Tak sah kalau kita tak bercerita tentang pemain muda ni kalau tak sebut nama Lokman Hakim. Dan Lokman bakal ke Belgium, tetapi dah lebih kurang setahun dia tak bermain secara kompetitif. Jadi Datuk rasa keputusan Lokman untuk ke Belgium sekarang ni, adakah dia bakal ataupun dia boleh mengadaptasikan diri dengan latihan mungkin lebih lebih tinggi dari segi teknikal dan taktikalnya di sana? Adakah ini masa yang sesuai untuk Lokman pergi sebenarnya? Ya, sentiasa apabila para pemain muda kita, bukan saja Lokman ya, yang di-approach oleh kelab-kelab besar di Europe maupun Korea ataupun Jepun, mereka harus mengambil kesempatan ini. Dan kita tahu Lokman tak bermain secara kompetitif oleh kerana masalah COVID-19. Dan 2 minggu sebelum ini mereka dah mula berlatih. Dan jika dengan latihan-latihan yang Lokman lalui ketika ini sebelum bertolak ke Belgium, saya percaya Lokman mampu melakukan dengan lebih baik apabila berada di Belgium. Yang penting di Belgium, Lokman harus mengadaptasi suasana, bukan saja daripada segi latihan, tetapi di luar padang. Dan jika Lokman fokus dengan apa yang beliau kendaki, seperti mana beliau katakan yang dia betul-betul inginkan ke Europe, jadi saya percaya Lokman mampu melakukan, di mana kita tahu Lokman merupakan talent. Salah satu talent yang cukup baik buat negara kita pada masa akan datang. Datuk ada berborak dengan Lokman lepas keputusan yang Lokman buat? Masih lagi belum. Saya percaya jurulatih bawah 19 kita, Brad Maloney, mungkin dah berbincang dan menasihati Lokman. Dan Lokman merupakan seorang pemain yang cukup baik, bukan saja di dalam padang tetapi mendengar nasihat setiap individu. Dan satu lagi nama yang dikaitkan dengan Lokman, Jamie Qureshi. Dan macam Datuk cakap tadi, media sosial memainkan peranan yang besar dalam mengetengahkan seorang pemain. Tapi saya difahamkan oleh Datuk Kamarul yang FAM telah pun menghantar scout untuk menganalisa permainan Jamie dan terlalu awal untuk buat apa-apa keputusan. Tadi Datuk ada sebut peranan keluarga, terutamanya ibu dan ayah dalam mungkin mencorak langkah anak mereka dalam industri bola sepak ni. Dan bagi Jamie ataupun pemain bermain di luar, apa pandangan Datuk? Ya, kita tahu Jamie kalau melalui daripada video yang kita lihat, saya percaya Jamie merupakan seorang pemain yang cukup berbakat. Tetapi kita harus tahu beliau masih lagi berusia 16 tahun. Ya. Dan kita harus mengenal pasti, terutamanya bukan saja prestasi, tetapi pemain yang berusia 16 tahun dengan pemain yang berusia 19 tahun, jurang yang amat banyak. Tetapi jika pemain tersebut mempunyai kualiti yang tinggi, itu tidak menjadi masalah. Tetapi yang penting di sini, baik di media sosial, kita harus tahu ya, setiap keputusan memilih pemain di tangan jurulatih. Dan jurulatih yang menentukan sama ada beliau mampu ataupun tidak.
terutama daripada segi prestasi. Dan pada masa yang sama kita tak boleh di mana mendengar apa jua permintaan yang melebih-lebihi daripada pemain-pemain tempatan. Jika kita memanggil para pemain ini, tak kira daripada England, Amerika, Brazil sekalipun, Spanyol pun kini ada beberapa pemain yang main di sana. tetapi mereka tak boleh mendapat keistimewaan. Bagi saya semua pemain harus diberikan fair treatment, di mana tak semestinya you daripada England, you keistimewaan diberikan pada you. That doesn't work in football. At the same time, tak sesiapa pun yang boleh mengarahkan jurulatih di mana you have to play these players there, sana ataupun sini. Ini terpulang pada jurulatih, di mana apabila keputusan tak memihak pada pasukan, jurulatih yang akan dituduh. But there's no such thing as sesiapa sekalipun, baik keluarga, harus memaklumkan pada jurulatih, my son is this, my son is that. So saya tak percaya perkara itu boleh berlaku dalam bola sepak. Tapi desakan seperti itu, adakah ia pernah berlaku? Dan jikalau itu berlaku, macam Datuk cakap tadi, ibu bapa tidak mempunyai hak untuk mendesak jurulatih. Tapi jika itu berlaku, bagaimana jurulatih itu mengawal situasi seperti itu? Kita harus mempunyai persefahaman sebelum perkara berlaku, di mana jika memilih sesiapa sekalipun, para penjaga harus faham ini keputusan jurulatih, dan jika perkara ini tak berlaku, you have to accept it. In football, bukan saja kejayaan, tetapi banyak aspek yang perlu kita fikirkan sebelum kita berjaya. Disiplin salah satunya, Datuk? Ya, dah tentu disiplin memainkan peranan paling penting, bukan saja di dalam tetapi di luar padang juga. Ya, macam tadi kita ada bincang tentang disiplin ataupun mungkin dari segi exposure, terutama pemain muda yang kemungkinan terikut-ikut dengan media sosial, dengan mungkin kemewahan hidup contohnya. Jadi bagi Datuk sendiri, bagaimana seorang pemain ni kalau hendak berjaya di masa akan datang, terutama dalam bola sepak, apa aspek yang paling penting untuk buat mereka tidak leka, terutama dengan media sosial, dengan lambakan peminat yang mungkin memuja-muja mereka? Apa jalan yang betul untuk pemain ini berjaya? Saya percaya generasi yang kita ada sekarang ni mungkin berbeza sedikit dengan adanya social media, ya. Dan saya selalu katakan pada pemain yang mewakili pasukan saya, yang penting you mempunyai disiplin yang cukup tinggi, you mempunyai niat untuk bertambah baik. Dan ketika latihan dan apa yang kita lakukan bersama pasukan, you harus lakukan 120%. Di mana saya tak nak dengar, di mana I have no enough sleep, saya tak boleh berlatih. Mereka harus tahu itu bukan sebab untuk mereka tidak beraksi dengan baik. Betul. You boleh lakukan apa sekalipun di luar padang, tetapi you harus tahu limit you, ataupun apa yang you boleh lakukan ataupun apa yang you tidak boleh lakukan. Dan jika you tak mengambil serius tentang perkara-perkara tersebut, saya percaya you tak akan berjaya. Yang penting di sini disiplin ketika latihan dan juga bersama pasukan memainkan peranan yang cukup penting. Kita tak boleh mengawal semua pemain di mana you seperti kebudak-budakan. Di mana jika you melarang mereka, mereka akan lakukan lagi. So yang penting di sini, we have to inform them. Cara kita memaklumkan pada pemain, this is what going to happen. Kita harus guide mereka dengan cara yang betul. Di mana banyak contoh yang kita dapat lihat, para pemain tidak hanya beraksi sementara. Di mana apabila mereka berada dalam kelompok elit, mereka tak menjaga disiplin, di mana akhirnya mereka akan berakhir dengan begitu cepat. So ini akan mensia-siakan bukan pada diri sendiri tapi pada pasukan negara juga. Dan Datuk, kalau dari segi disiplin contohnya, adakah hukuman seperti menggantung pemain tersebut ataupun denda dari segi wang ringgit boleh membantu mengurangkan isu disiplin tu?
Ya, kebiasaan apabila mereka melanggar peraturan, dah tentu kita boleh mengambil tindakan disiplin dan pada masa yang sama kita boleh mendenda mereka. Yep. Tetapi itu semua bukan salah satu cara yang terbaik bagi saya, ya, di mana mungkin RM1 yang kita denda itu tidak begitu tinggi, di mana mereka mungkin rasa saya boleh lakukan lagi. It's not a problem. Ini kebiasaan. Namun kita harus tahu yang apabila mereka melakukan kesalahan, impak itu akan terkena pada semua pemain. Ya, kalau seorang pemain melakukan kesilapan dalam perlawanan, mungkin akan mengakibatkan kita tewas. So kita kena memaklumkan pada pemain, seperti mana saya selalu katakan, we have to guide them. Tetapi kita hanya boleh menasihati sekali, dua. Tetapi kalau masuk 3, 4, I don't think it's right things to do. So they have to know apa tujuan kita menasihati ataupun menegur perkara yang tak betul. Okey, baik. Dan dari segi menasihat dan menegur, Datuk, akhir sekali lah, apa visi dan misi Datuk sebagai penolong pengarah ketua unit belia ni bagi pemain-pemain yang muda yang bakal mewakili negara untuk masa yang akan datang? Penting mereka kekalkan sikap keinginan untuk beraksi untuk pasukan negara, di mana saya tak nak lihat pemain ini berusaha dengan begitu gigih daripada peringkat umur 13, 14, 17, 18, tetapi selepas itu keinginan mereka berubah. So apabila mereka didedahkan pada peringkat remaja dengan banyak pelawanan-pelawanan antarabangsa, ini merupakan aset. Pengalaman. Mereka harus tahu yang bukan semua pemain yang berusia 14, 15, 16 tahun akan dapat bermain di Europe. Betul. Atau bermain di peringkat Asia. Jadi mereka harus tahu pengalaman yang mereka dapati akan memberi satu pengalaman untuk mereka bawa apabila mereka mewakili negara pada masa akan datang. Okey, baik Datuk. Sebelum kita kembali ke studio, saya nak tanya Datuk, boleh tak Datuk berikan bayangan 3 nama pemain remaja yang perlu kita fokuskan untuk masa terdekat ni? Saya kebiasaan saya tak ingin menyebut mana-mana individu. Dan saya percaya pemain-pemain remaja kita bersama pasukan Brad Maloney ketika ini mempunyai kualiti yang cukup baik. Dan saya percaya semua pemain ini kalau diberi pendedahan yang lebih, walaupun apa sekalipun berlaku ketika saingan Piala AFC bawah 19 yang akan datang ini, mereka harus dikekalkan. Dan mereka, saya percaya ini pemain generasi yang akan datang untuk kita kekalkan dan diberikan pendedahan untuk pasukan senior kita pada masa mungkin 5 ataupun 7-8 tahun lagi. Baik, okey. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Okey, itu dia perkongsian Datuk Ong Kim Swee yang penuh dengan info-info yang mungkin sebelum ini kita tak tahu sebagai seorang peminat ataupun sebagai penonton saja. Datuk, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Alright. Okey, baik, itu saja daripada saya di sini. Kita kembali bersama Su dan Edlin.